Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf tiba-tiba terputus. Saya pun tak perasan sebab apa terputus tadi. Hadir. Boleh masuk balik bagi yang ni tadi. Mama hantar abang ada buka rumah link, hantar link tu dekat abang live ni, hantar link WhatsApp abang. Minta maaf tadi terputus. Saya pun tak tahu apa. So bila saya dan keluarga sampai di Bangladesh, di Kustia ni, tengah sembang pasal Bangladesh tadi. Bila saya dan keluarga sampai di Kustia, so keadaan pertama kami lihat adalah situasi dan keadaan di Kustia. Apa yang ada di sana? Di sana tuan-tuan, rumah di Kustia ni sana. Rumah di Kustia hanyalah diperbuat daripada tanah liat sahaja. So kalau katakanlah satu kampung tu ada lebih kurang dalam 30 biji rumah, daripada 30 biji rumah tu ada lebih kurang dalam 4 ke 5 biji sahaja yang diperbuat daripada bata. Baki daripada tu adalah diperbuat daripada tanah liat. Maksud dia orang yang sangat-sangat susah. Jadi rumah bertanah liat ni pula dia buat daripada jaringan buluh. Dia ada buat buluh. So daripada buluh tu dia buat buluh tu sebagai base. So dia ambil dia salut buluh tu. Jadi ni Ustaz mau ambil kongsi live ni balik dekat live tadi. Sana saya buat ni Ustaz. Minta maaf terputus tadi. Hujan Okey. Adik. Adik sini. Zara. Wah, panggil adik. Minta maaf saya nak post balik apa yang mana yang live awal tadi. Adik. Zara bersama. Sana. Zara. Okey, jadi berbalik pada kisah yang di Kustia tadi. Apabila kami sampai di Kustia, kita lihat kawasan di Kustia tu dengan keadaan di Kustia tu merupakan satu kawasan yang majoriti kawasan tu miskin. Bahkan bila kami sampai di Kustia tu disambut dengan sangat meriah. Kita sambut sangat meriah. Bila ditanya sebab apa, rupanya tidak pernah ada orang luar yang sampai di Kustia. Apatah lagi kami orang luar yang sampai di Kustia bawa pula korban di sana. Jadi bagi penduduk di Kustia ni, daging merupakan satu kemewahan. Bagi anak-anak dan ibu ayah orang susah ni, daging dapat makan setahun sekali sahaja. Setahun sekali sahaja boleh makan daging. Sedangkan setiap rumah ada lembu ataupun kambing. Kalau rumah tu sedikit berkemampuan ada lembu. Kalau rumah tu kurang lagi kambing. Bukan mereka ni orang kaya tak. Jadi ni seolah-olah satu harta untuk setiap family. Jadi satu-satu family dia akan pergi beli anak kambing ataupun anak lembu untuk dia bela sebagai itulah backup dia. Macam kita orang tua dulu, di rumah ada lembu sebab apa? Kalau kita esok anak nak kenduri ke, anak nak masuk universiti ke, nak jual apa harta, jual lembu tu lah sebagai harta. Macam tu juga keadaan di Kustia. So lembu dan binatang-binatang ternakan ni menjadi sebagai satu aset untuk mereka. Jadi
Bila kita sampai sana, Alif ya, Assalamualaikum, salam Alif. Jadi bila kita sampai saja di Kustia ni, kita lihat keadaan di sana sangat-sangat baik, tuan-tuan. Bila kami sampai, kami pergi 3 hari sebelum korban. Jadi bila sampai saya di sana, kami pergi ke kawasan untuk pilih lembu. Dia ada macam, dia buat macam satu pasar malam. Dia buat macam satu pasar malam, satu nat lah, khusus untuk binatang korban saja. Kawasan ni rebau, tuan-tuan. Rebau ni sampai ratusan ekor. Kawasan ni lembu sampai ribuan ekor. Kawasan ni kambing sampai 1000 ekor. Kambing daripada semurah-murah kambing sampai semahal-mahal kambing. Saya tak pernah tengok lembu yang besar, tuan-tuan. Kira saya berdiri ni sama dengan badan lembu tu. Tingginya besarnya lembu tu. Jadi kita dapat tengok di sana. So binatang korban ni kami pilih sendiri binatang korban ni. Setelah pilih apa semua, kita bawa balik sendiri dengan lori untuk kita jaga 2 hari sebelum korban. Okey, tuan-tuan. Apa jadi bila kita pilih sendiri? Bila kita pilih sendiri, maksudnya kami boleh pilih yang terbaik. Dan kita boleh tengok sendiri macam mana kualiti lembu ni, macam mana apa semua apa. So, duit yang diserahkan oleh jemaah ataupun oleh siapa-siapa kenalan kami untuk bawa korban ke Bangladesh ni, duit ni tidak berlaku ketirisan. Sebab Assalamualaikum, Waalaikumsalam Li. Faham, terima kasih. Kiranya sebab duit ni yang kami bawa, semuanya kita beli kambing dan tidak ada orang tengah. Yang tidak ada kita bayar orang tengah melalui korban yang kita buat ni. Tu kelebihan dia satu. Yang kedua, tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat isu yang saya nak ketengahkan sebenarnya adalah isu yang kalau kita lihat media masa banyak memainkan sampai Bangladesh ni korban berharga 290 satu tumpuk, bahkan ada yang bawah daripada tu, tuan-tuan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri keadaan lembu dan kambing di sana. Kalaulah dengan satu tumpuk 290 tu, kami lihat lembu dan kambing yang sangat-sangat kurus, bahkan hampir boleh dikatakan lembu dan kambing itu tak layak untuk dikorbankan. Terlalu kurus, terlalu kecil, terlalu baik. Jadi tuan-tuan, apa tujuan kita buat korban? Tujuan kita buat korban, kita nak mempersembahkan binatang korban ni kepada Allah. Jadi kalaulah kita nak buat korban dengan kita kedekut dengan ala balai setakat tu, lebih baik tak payah buat lah. Itu pandangan saya lah. Jadi lebih baik bila kita nak buat korban ni, kita serahkan yang terbaik. Jadi bila saya pergi tengok sebenarnya, okey, ini apa yang saya lalui, apa yang pengalaman saya. Bila kami sampai sahaja di Kustia di Bangladesh ni, kami bertemu dengan satu syarikat besar yang kalau saya sebut di sini pasti tuan-tuan tahu syarikat korban ni. Sebab apa? Sebab syarikat korban ni dia memang bergerak secara agresif untuk membuat korban. So dia buat korban di Bangladesh, dia buat korban di Somalia, dia buat korban di banyak tempat. So semua tempat-tempat yang dia buat korban ni banyak, tuan-tuan, banyak sangat-sangat, jumlah yang banyak. So saya sendiri personally bawa korban ni 24 ekor kambing, 7 ekor lembu sahaja. Itu pun bila kami sampai lagi 3 hari nak korban, maka so banyak. So bila kami sampai tu dah dekat lagi 3 hari sahaja. Lagi 3 hari sahaja kami sampai, maka masa tu singkat. Jadi tuan-tuan, bila kita buat persediaan dengan binatang-binatang korban ni, dia banyak benda lah dengan keadaan kita nak atok komuniti di sananya, apanya. So keadaan tu orang kata agak sukar. Jadi bila kami berjumpa dengan satu pihak lagi ni, wakil daripada Malaysia juga. Tuan-tuan tahu berapa banyak yang mereka dapat korban untuk bawa ke Bangladesh? Mereka dapat 500 ekor. 500 ekor lembu untuk dikorbankan di Bangladesh sahaja. 500 ekor lembu untuk dikorbankan di Bangladesh sahaja. Oh, bising lah boh. Masuklah. Lepas tu minta maaf tuan. Apa dia? So, bila kita jumpa dengan satu syarikat ni, dia dapat sampai 500 ekor korban ni. Bila kita sidik-sidik balik, macam mana mereka handle sampai 500 ekor?
Sedangkan kita buat yang 7 ekor ni pun dah orang kata dalam keadaan yang kelang kelibut lah. Kita kata sampai satu kampung komuniti yang kena turun untuk bantu. Jadi bila tanya-tanya mereka, tanya-tanya staff yang buat tu, dia kata, alah Haji, kami memang dah dapat 500 ekor. Tapi yang kami tengok depan mata ni sembelih ni 2 ekor ya. Jadi satu benda yang pada saya tak boleh lah, tak jujur lah. Dia buat macam tu tak jujur lah. So apa dia rupanya syarikat yang dapat tu hanya melihat binatang yang dikorbankan ni hanya 2 ekor sahaja. Baki diserah kepada tak tahulah wakil ke penduduk setempat ke. Lagi 498 ekor ni ahlan wa sahlan. Ikutlah buat ke tak buat ke tanpa dilihat. Dia kata macam mana dia pun jadi wakil sedangkan dia pun tak melihat darah tu jatuh waktu korban tu. Saya makan tuan-tuan. Jadi bila melihat perkara ni, kami rasa satu benda yang tak betul lah. Satu benda yang tak jujur lah. Bila amanah diberi kepada syarikat tu untuk membuat korban tu, dia hanya tinggal macam tu saja. Dia tengok 2 ekor, lepas tu dia serah kepada pihak tu, balik kilok. Jadi saya rasa sangat-sangat tak wajar lah benda tu. Jadi tuan-tuan, kalau saya nak cerita lagi berkenaan bab di sana, saya rasa jatuh air mata tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tengok tempat yang kami pergi tu, apabila kami buat ibadah korban tu, ada yang berjalan kaki sejauh 20 km hanya semata-mata untuk ambil daging korban. Setahun tuan-tuan tak makan daging. Ni baru nak makan daging. Jadi sanggup berjalan kaki 20 km semata-mata main nak ambil daging korban sahaja. Tuan-tuan tahu, selepas sahaja semayang raya, kami dah start sembelih. So pagilah. So lebih kurang Zohor sampai pukul 2 tu dah siap sembelihan apa semua. Dan kita start agihkan daging. Daripada pukul 2 tu kita start agihkan daging. Daging ni tuan-tuan bukan kita agih bola plastik. Kita hanya cekak tangan bagi saja. Sebab terlalu ramai yang mai. Jadi dengan keadaan macam tu pun tuan-tuan, yang beratuk ni ribuan orang dan kita tak mampu untuk layan semua. 7 ekor lembu, 24 ekor kambing tu selesai. Daripada pukul 2 petang kami start agih sampai lebih kurang dalam pukul 5 sahaja selesai. 3 jam tu selesai. Tapi tuan-tuan tahu, yang datang ke tempat kami, maksud dia Bangladesh tu lah, kawasan tu yang masih baru, yang belum sampai, yang baru sampai, semua yang baru sampai tu tuan-tuan bayanglah tengok, jalan 20 km baru sampai pukul 7 malam. Sedangkan pukul 5 daging dah habis. Duduklah depa ni di pintu pagar tu, tanya ada ke tak lagi daging, mai jom. Kami yang tengok ni tuan-tuan jatuh air mata tuan-tuan, jatuh air mata. Kita nak bagi tapi kita tak ada dah. 7 ekor lembu habis dalam masa 3 jam sahaja dengan bagi seorang secekak sahaja daging. Jadi bila kami biasa lalu situasi di Malaysia yang bila kita korbankan daging, bila kita bagi daging kepada asnaf siap tolak. Dia kata apa? Oh, minta maaf lah, bukan tak mau terima, tapi kami peti sampai penuh dah orang bagi daging. Kiranya daging yang diterima tu sampai penuh peti masjid bagi, surau bagi, kawan ni bagi, penuh dah peti tak tahu nak letak mana dah daging korban ni. Minta maaf lah, tak mau terima. Sedangkan bila kami bawa pergi sana, jumlah yang nak terima tu lebih banyak daripada jumlah yang kami nak bagi. Sebab tu saya buat tag tu, berkorban di tempat yang betul-betul memerlukan. Sedih tuan-tuan tengok keadaan bos, sedih sangat-sangat. Jadi saya rasa orang kata hajat tahun ni, saya punya ayah punya budak raja tu Hilal dah balik ke kampung halaman dia, dan tahun ni dia sendiri ada di sana lah. Dan tahun ni memang hajat kami untuk
turun sekali lagi di Bangla. Tapi rasanya memandangkan keadaan COVID yang betul-betul meruncing kali ini, rasanya kami tak dapat turun lah. Itu pun tuan-tuan jangan risau, sekiranya tuan-tuan sampaikan amanah ni kepada kami, insya-Allah kita ada orang di sana. Budak kerja saya pun dah 14 tahun duduk kerja di sini. Sekarang balik di sana, kita boleh harap dah mereka. InsyaAllah rasanya kalau tuan-tuan berhajat, boleh saya letak link WhatsApp kat bawah, boleh tengok link WhatsApp tu, boleh WhatsApp saya. Saya akan letakkan berapa harga apa semua untuk korban di sana. Yaudah, sekejap. Saya serah dekat adik saya Yunus untuk terangkan sedikitlah apa fadilat korban ni. Macam saya bukan ustaz, so saya tak tahu nak terang. So fadilat korban dan juga pengalaman Yunus pula, macam mana pengalaman Ustaz Yunus waktu keadaan di korban. Kalau saya baru pergi sekali untuk korban tu, Ustaz Yunus dah pergi 3-4 kali lah Bangladesh. Okey, kita serah kat Ustaz Yunus. Di kali ini A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'idu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan berkat dan kasih Allah dapat kita berkumpul pada petang ini dan merangkak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa jelas juga suara saya. Jelas tak? Dah sampai tak? Semua jelas tak? Sini ada box, ada jelas ke suara? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya rasa apa yang diterangkan Ustaz Wafdi tadi, cerita tentang bagaimana ibadah korban di Bangladesh. Jadi kami tahun ni kami punya seperti biasalah di Bangladesh. Kemudian ada juga buat di Syria dan di Indonesia sekali, di Indonesia. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, macam mana korban ni, keadaan di Bangladesh sendiri, macam mana keadaan di Bangladesh, macam mana korban di Bangladesh. Jadi sebenarnya kami pergi sendiri di sana tu, macam mana keadaan mereka mendapat daging korban tu, ada di kalangan mereka tu dapat tu cium daging tu, cium daging tu, masa rasa seronoknya dengan apa yang diterima, dapat tu seronok terima. Jadi kita tengok suasana tu, suasana yang sangat menyedihkan, suasana yang sangat hibah. Jadi di sini apa yang saya nak kongsi di sini tentang suasana di sana tu, saya rasa abang saya dah cerita dah. Macam mana tentang suasana di sana tu. Cuma sunnah di sini saja saya nak kongsi beberapa sunnah, apa yang sunnah yang perlu kita buat dalam kita untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi di sini kalau kita tengok perbandingan kita dengan orang luar ni berbeza sikit. Sebab kita di Malaysia ni, kita lebih cari yang mana paling murah. Yang mana paling murah, tapi kalau boleh kita nak binatang tu besar, tapi kita nak yang murah. Kita seolah-olah kita nak harga seperti mana kita naik kereta kancil, tapi kita nak kereta tu kereta Mercedes. Macam tu lah, seolah-olah ada macam tu. Jadi apa yang saya nak bawa di sini adalah, kalau kita tengok berbanding dengan Bangla sendiri, orang Bangla sendiri, saya rasa kalau ada kawan-kawan yang bekerja di sini yang Bangla, dia ada kawan Bangla di sini, boleh tanya mereka macam mana mereka memilih binatang korban. Mereka akan pilih yang paling besar sekali dan mereka paling mahal sekali. Kalau kita tengok orang Rohingya sendiri yang berada di Malaysia sendiri pun, apabila memilih binatang tu, dia akan pilih yang paling besar sekali. Kalau dia masuk dalam padang korban tu, dia masuk kandang tu dengan pilih yang paling besar sekali. Selepas tu baru dia tanya yang paling murah, barulah dia turun ni. Kalau kita masuk, selalunya kita tanya paling murah dulu, kemudian kita naik harga satu. Tapi tak, kalau di kalangan orang luar ni selalu keadaan dia macam tu.
Dia akan pilih ni. Jadi sebenarnya untuk memilih tips untuk memilih haiwan korban ni pertama sekali kena sihat. Kena sihat. Sebab kadang-kadang setengah iklan tu kalau kita perasan, setengah-setengah iklan tu dia beritahu dia kata cukup syarat. Cukup syarat ni maksud kata tak cacat dah. Tapi kalau binatang tu kita tengok, kalau kita tengok sendiri pun selalu tu sebab pengalaman saya buat kerja bidang korban ni, sehingga kalau macam di Mekah sendiri pun macam tu juga keadaan. Kalau kita pergi di padang korban tu kita tengok sedih binatang-binatang tu sebab apa? Sebab kita tak salah pada yang memberi tu, sebab yang kita tak salah yang memberi tu, sebab yang memberi tu tak tahu wakil tu sendiri yang kurang amanah dalam ni. Jadi kita nak kena tengok binatang tu sihat, orang kata bulu dia bersih, lincah, mata dia, gusi dia, kira sampai tahap tu kita nak tengok binatang tu dalam keadaan sihat. Kemudian tak cacat. Tak cacat ni maksud kata binatang tu tak cacat daripada segi tubuh badannya, dia tak buta, kemudian kaki dia tak capik, kemudian cukup umur. Cukup umur ni penting. Sebab apa cukup umur ni? Cukup umur ni ada setengah-setengah orang dia ambil yang kecil je. Dia pilih yang kecil je. Pilih yang kecil tetapi tak cukup umur sebenarnya. Sebenarnya tak cukup umur. Jadi saya pastikan bila kita nak ambil satu ibadah korban tu, kita cuba tanya dia, bukan kita cerewet. Bukan di sini kita cerewet. Nauzubillah, kita bukan cerewet di sini. Tapi kita nak kepastian sebab ada setengah orang lah ni, dia memang kita berada di akhir zaman ni, orang yang buat tu dalam keadaan bukan ahli dia. Bukan ahli. Maksud kata dia tak tahu apa itu ibadah korban, dia tak tahu langsung. Dia kira dia sonok makan komisen, minta pasal dia sonok makan duit kau tu. Sonok makan duit ni. Tapi kalau tanya tentang hukum hakam tentang ibadah korban, dia kata minta maaf saya tak tahu. Jadi macam mana dia boleh jerumus dalam bidang ni dalam keadaan dia tak tahu hukum hakam kan? Macam gitulah. Macam mana kita nak ambil kita nak hantar seorang pesakit itu kalau yang doktor yang ada tu tidak bersijil kan? Tidak berani. Jadi macam tu juga. Tapi dalam bab ibadah kita tak nilai macam tu. Tapi kalau dalam bab orang kata bab kesihatan, kita akan tanya macam mana, adakah yang benda ni doktor ni pakar bahagian ni, betul ke doktor ni ada sijil ni sijil. Tapi dalam ibadah kita tak perhati sampai tahap tu. Dalam ibadah ni kalau boleh kita nak yang paling murah. Selepas tu kita letak dalam diri kita macam mana pula? Tu lepas dengan Allah lah. Tetapi sekiranya dalam diri kita nampak benda tu haram, maksud kata benda tu ada was-was. Kalau mahar dah anak ganggu. Jadi maksud kata kalau kita tengok benda tu ada was-was, patutnya kita tak payah bagilah. Kita tak payah bagi. Ini maksud kata binatang, maksud kata yang pertama sekali kita nak kena pastikan binatang tu sihat, tubuh dia pun tubuh yang ideal, tak kurus, tak nampak sehingga tulang, mata kaki tak capik kan. Maksud kata kita nak tengok binatang tu betul-betul sihat dan binatang tu sendiri dalam keadaan sihat, kemudian tak cacat. Itu perkara-perkara yang perlu kita tengok. Kemudian orang yang buat korban pula. Orang yang buat korban ni apabila masuk satu Zulhijjah tu, satu Zulhijjah ni maksud kata 1 hari bulan 12. 1 hari bulan 12 1442. Sekarang kita berada di bulan Zulkaidah dah. Kita berada di 7 Zulkaidah. Raya haji berlaku pada 10. 9 kita rukuk, 10 hari bulan. So hari ni 7, maksud kata lebih kurang dalam 30 hari 3 hari. Maksud kata sebulan 3 hari lah. Lagi sebulan 3 hari untuk kita masuk raya haji. Jadi apabila masuk saja 1 bulan, orang yang buat ibadah korban ni dia dah disunatkan untuk tidak memotong kuku, tak potong, orang kata tak potong rambut dia tak potong, kuku dia tak potong, mandi tetap mandi. Takut jangan ada yang silap pula kata apabila masuk saja 1 bulan tak boleh mandi. Mandi tetap mandi. Jadi sebelum masuk 1 bulan kita kena take note dah bahawa kita nak masuk 1 bulan tu, sebelum 1 bulan kita dah potong kuku siap-siap dah. Maksud kata hari ni kita tengok, kalau kita tengok kalender, saya tengok kalender. Last boleh potong kuku adalah pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu 10 hari bulan.
10 hari bulan 7 last potong kuku. Last potong kuku, potong rambut, trim misai, last. Kemudian masuk saja masuk kata 11 hari bulan 7 bersamaan 1 Zulhijjah dah tak boleh potong kuku dan tak boleh potong rambut sampailah hari di mana binatang korban kita disembelih. Hari binatang korban kita disembelih. Itu macam yang disunahkan. Jadi apabila pilih binatang tu pilih yang terbaik, jangan kita melihat pada harga, tapi kita melihat pada sihatnya satu binatang tu. Jangan kita melepaskan seperti melepas batu di tangga lah, seperti batas batu tangga. Kalau kita tengok Rasulullah SAW apabila haji wada', haji yang tak akhir, dia sembelih 100 ekor. 100 ekor. Jadi dia sembelih sampai 63 ekor, kemudian dia serah kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Ali. Kemudian diturunkan sehingga 100 ekor. Dan hari ini kita berapa ekor dah kita buat? Kalau kita tanya diri kita berapa ekor dah kita buat? Hari kita umur kita dah menjangkau 40-an, 50-an. Dah berapa ekor dah kita buat? Ataupun kita masih tercari-cari, saya nak yang murah, saya nak ni. Tapi dalam kehidupan kita nak yang terbaik, kita nak rumah besar, kita nak kereta yang hebat, kita nak motor yang hebat. Tapi dalam ibadah kita masih lagi memilih yang kalau boleh nak ruksah, kita nak ambil yang bawah sekali, Tapi bila kita nak masuk syurga, kita nak pilih syurga yang tertinggi, iaitu Jannatul Firdaus. Tapi dalam kita beribadah, kita beli syurga Allah SWT, kita beli syurga dengan nilai yang murah. Sedangkan syurga Allah SWT tu syurga yang sangat mahal. Jadi itu saja sedikit perkongsian daripada saya. InsyaAllah pada masa hadapan kita berkongsi yang lebih detail insyaAllah. Mungkin kita boleh berkongsi pada masa hadapan cara untuk melihat, cara berhadapan, macam mana nak melih kambing kan. Nak tengok kambing, macam mana nak tengok kambing umur dia cukup umur tu macam mana. Dan kemudian nak lihat berapa kilo daging tu kita boleh tengok. Kita boleh pegang kambing tu, pegang di belakang, di pungkok kambing tu, kita pegang di pinggang. Nak pegang di pinggang tu, kita boleh tahu dah berapa kilo cara untuk kita melihat. Mungkin perkara-perkara ni kita perlu masuk kandang, kita tunjuk di kandang. Nanti mungkin kita cuba sesilah di dekat kandang, kita nak tengok macam mana, nak tengok kambing umur dia berapa. Mungkin lembu tu payahlah kita nak pegang dia ganas sikit. Jadi kalau kambing tu bolehlah kita sama-sama kongsi insya-Allah. Jadi yang baik itu datang pada Allah SWT dan lemah itu datang pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah semua. Tu sedikit penerangan mengenai tentang ibadah korban lah. So tuan-tuan, kita lebih kurang sebulan saja lagi. Kita nak sampai ke tarikh ataupun masa untuk kita melakukan ibadah korban. Jadi saya menyeru pada semua tuan-tuan, kepada yang masih belum pernah melakukan ibadah korban, ini peluang anda lah, merupakan satu peluang dan satu keadaan untuk anda masih lagi punya masa untuk berkorban. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak tahu umur kita Allah nak ambil bila. Kalaulah kata Allah ambil sebelum datang pula korban tahun depan, maka kita tak selesai, tak pernah membuat korban. Jadi kalau boleh sebelum kita balik bertemu dengan Allah, kita ada satu benda yang kita korban. Korban ni sebenarnya perkataan ni tuan-tuan, korban, berkorban. Jadi korban ni kita serahkan binatang, kita korbankan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan orang kata apa cerita yang saya cerita dengan Ustaz Yudi cerita tadi, tuan-tuan boleh fahamlah. Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak tanya ke apa-apa, tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Saya dah letak link WhatsApp kat bawah tadi. Boleh WhatsApp untuk tanya keadaan macam mana. Tu yang mengenai di Bangladesh lah. Kalau di Syria seperti mana tuan-tuan tahu lah, tuan-tuan kenal saya dan juga keluarga. Ke adik saya yang bongsu iaitu Yasir, sudah 11 tahun berada di Syria dan baru-baru ni Yasir balik lah setelah Allah bagi pulang isteri dia. So Yasir, adik saya yang bongsu Yasir, dah balik ke Malaysia. Tapi kenalan dan syekh-syekh, guru-guru Yasir masih ada di sana. Dan untuk tuan-tuan, korban di Syria kita buat pada tahun ni. Dan untuk tuan-tuan, nilai korban di Syria tahun ni kita ambil 980.
Mungkin pada tuan-tuan rasa lebih seolah-olah tinggi dengan nilai 980 tu. Tapi untuk tuan-tuan, korban Syria yang paling rendah tuan-tuan boleh jumpa adalah korban Syria yang dibuat oleh kami. Kalau tuan-tuan tengok TV3 ke apa atau Media Prima ke apa tak tahulah. Mereka buat sampai 1,200 sampai 1,500. Satu kita faham lah sebab mereka ada orang tengah. Macam kami, kita tak ada orang tengah, kita terus direct. Tuan-tuan tahu, untuk 980 tu, kita cari sekok kambing yang berat dia hampir 80 ke 90 kilo. Saya akan post gambar kambing tu saya lagi. Tuan-tuan boleh tengok ataupun tuan boleh tengok wall saya, besar mana kambing tu, Allah Akbar, besar sungguh tuan-tuan. Dan kambing tu saya rasa tak mungkin dengan nilai bawah pada 1,000 kita boleh dapat kambing sebesar tu di Malaysia. Tapi di Syria alhamdulillah. Maksud dia, orang Syria dia tak buat kambing kecil-kecil, dia tak buat lembu kecil-kecil. Sebab tu jumlah satu tumpuk dan satu bahagian di Syria nilai dia tinggi tu. Lembu tuan-tuan, lembu dia ada hampir ada 11-12 pikul bersamaan dengan 600 kilo lembu lembu sadar tu. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik, saya ada posting dalam saya punya wall yang sebelum ni, gambar lembu dan kambing di Syria. Lembu dia pakai lembu sadar, lembu besar tu. Lembu apa berdiri pun nampak ketui-ketui di tangan tu kan, di paha tu. Lembu tu yang kita korbankan di Syria. So dengan jumlah tu tuan-tuan boleh dapat lembu yang sangat-sangat besar di sana. Okey, bagi yang dah masuk korban dengan kami, saya akan buat satu grup WhatsApp dan dalam tu memang kita letakkan gambar-gambar dan juga siapa yang masuk bahagian korban memang akan ada nama lah di binatang ternakan tu tuan-tuan. Yang insya-Allah yang tu bagi yang dah pernah buat, tuan-tuan boleh bagi tahulah sahabat-sahabat lain ikut sama-sama siapa yang masih berhajat untuk buat korban. Insya-Allah kita alu-alukan. Saya buka lebih kurang dalam masa 2 minggu ni saja. Lepas 2 minggu ni kita tutuplah penyertaan sebab kita bukan buat keuntungan tuan-tuan, kita hanya bantu. Di Syria kita ada tempat dan kita ada tempat yang untuk kita bantu sebab adik ada di sana dah 11 tahun, so dia tahu tempat-tempat dia. Kalau di Bangladesh kita ada budak kerja kita di sana, so tempat ni kita tahu, sebab tu kita pilih tempat ni sahaja. Dan kita buat tuan-tuan, saya buat ni bukan berdasarkan keuntungan apa-apa, betul-betul nak membantu untuk keadaan di sana sahaja. Sekadar tu dulu tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak pada yang dengar mak-mak menakan ke, adik-beradik ke nak buat korban ke, boleh like dan share live ni pada mereka. Mana tahu Allah buka pintu hati mereka untuk berkorban di Bangladesh ataupun di Syria, tempat yang kami buat. Dan setiap tempat yang kita buat ni kita akan tunjuklah segala gambar-gambar apa semua yang berkaitan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jauh semua ni sebagai amal soleh. Dan tuan-tuan doalah keadaan wabak kita ni meruncing. Mudah-mudahan Allah angkat wabak ni daripada kita semua. Mudah-mudahan Allah pelihara seluruh keluarga kita, seluruh kenalan kita daripada wabak ni, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi